KPM. Wah, cantiknya pantai ni. Cikgu. Ya, Mira. Tengok tu cikgu, ada pelbagai objek lah dekat tepi pantai. Betul. Ada istana pasir. Yang itu macam pelampung itik tu, dia macam terapung atas air, cikgu. Ya, Mira. Pelampung itik tu timbul di atas air. Tetapi Mira, Mira nak tahu tak? Ada juga objek yang tenggelam di dalam air. Oh, ya ke? Ya. Ada terapung, ada tenggelam. Macam mana cikgu yang tenggelam tu? Kalau nak tahu, mari ikut cikgu masuk ke dalam kelas cikgu. Wah, menariknya. Jom cikgu, kita masuk ke Jom. kelas. Tapi kita berenang dulu. Shoo, jom. Cikgu nak kena ikut ke? Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Anda sedang menonton slot prasekolah di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Hari ini kawan-kawan, kita akan belajar mata pelajaran sains awal untuk murid-murid prasekolah dengan tajuknya Bermain dengan Air. Alah, seronoknya. Kita pun dekat tepi pantai ni. Tadi kita dah tengok dah siapa guru penyampai yang akan bersama dengan kita. Sedikit latar belakang beliau. Tetapi sebelum itu, suka juga untuk Mira perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami hari ini di studio, iaitu Cikgu Nur Farazila dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam, Selangor. Baiklah, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Kawan-kawan, inilah dia guru penyampai yang bersama dengan kita, merupakan guru cemerlang prasekolah, iaitu Cikgu Azlinda. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum, Mira. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Mira sihat? Sihat cikgu. Cikgu, hari ini saya terujalah nak belajar dengan cikgu bermain dengan air. Apa yang kita nak buat hari ini cikgu? Macam Mira cakap tadi, kita akan belajar bermain dengan air kan? Di mana kita akan belajar tentang dan menjalankan aktiviti terhadap objek yang boleh tenggelam dan objek yang timbul. Dan di samping itu juga kita akan menjalankan aktiviti terhadap bahan yang boleh larut dan bahan yang tidak boleh larut. Lagi satu Mira, kita juga akan belajar tentang bahan yang boleh serap air dan tidak boleh serap air. Wah, menariknya. Tadi cikgu kata bahan yang boleh timbul dan juga boleh tenggelam. Ya, betul. Boleh cikgu terangkan cikgu? Baiklah, kita akan belajar satu persatu. Sebelum tu, mari cikgu terangkan dulu apa itu timbul dan apa itu tenggelam. Okey, kita tengok slide ini ya. Okey, kalau kita lihat, maksud untuk timbul adalah objek yang boleh terapung di atas permukaan air, Mira. Ya, cikgu. Okey, baik. Manakala untuk tenggelam ialah objek yang tidak boleh terapung di atas permukaan air. Maksudnya dia berada jatuh ke dalam dasar air. Okey, ciri-ciri untuk objek yang timbul ialah pertama ringan, yang kedua kedap udara. Manakala ciri-ciri untuk objek tenggelam ialah pertama berat, yang kedua tidak kedap udara. Jadi Mira, kita dah belajar kan maksud dan ciri-cirinya. Betul, mari cikgu. kita lakukan eksperimen satu persatu terhadap 6 objek yang telah cikgu sediakan. Kita mulakan dengan yang pertama. Okey, kita lihat. Ini gambar bola. Di tangan cikgu pun ada bola. Baik, Okey, cikgu. cikgu masukkan di dalam air. Mira pun boleh masukkan bola dalam air. Baik cikgu, kita masukkan sama-sama ya. Cuba Mira tengok bola tersebut timbul atau tenggelam. Mira tengok bola ni timbul lah cikgu. Okey, bantu cikgu dan murid-murid di rumah untuk letakkan di bahagian yang betul. Bola sepatutnya dia timbul. Timbul di sini. Baik cikgu. Okey, perkataannya dah. Kataannya ialah bola. Okey. Bola tu timbul. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Seterusnya kita lihat objek yang kedua ialah gunting. Gunting. Okey, mari kita sama-sama masukkan gunting ke dalam air. Okey, gunting. Masukkan ke dalam air. Gunting cikgu? Apa dia daripada gunting cikgu? Tenggelamlah cikgu. Okey, jadi gunting tenggelam ke dalam air kan? Jadi boleh tak Mira
padankan di mana sepatutnya gunting itu berada. Okey, gunting tenggelam. Jadi gunting akan berada di sini. Di dasar air. Ya, betul. Okey. Ini pula perkataannya, cikgu. Gunting. Untuk gunting. Baik, Objek cikgu. seterusnya, Mira. Ya. Itu duit shilling. Mari kita sama-sama lakukan. Ambil duit shilling, kemudian kita masukkan ke dalam air. Kita masukkan duit shilling ni perlahan ke dalam air. Apa yang berlaku, Mira? Sama juga, cikgu. Duit shilling ni jatuh ke dasar air. Tenggelam ya? Tenggelam. Jadi kat mana sepatutnya duit shilling tu berada, Mira? Jadi duit shilling akan berada di sini, cikgu. Tenggelam ke dasar air. Okey. Dan dia punya perkataannya di sini untuk duit. Baiklah, cikgu. Objek yang keempat ialah sudu, Mira. Sudu. Jom kita ambil sudu di sini. Kita masukkan ke dalam air. Apa yang berlaku? Sama juga, cikgu. Tenggelam. Tenggelam. Okey, boleh Mira bantu? Okey, boleh. Saya akan letakkan di sini untuk sudu. Tenggelam. Dan juga untuk perkataannya di sini, cikgu. Baik, cikgu. Tenggelam dah selesai. Okey, kita tengok lagi. Apa lagi yang ada? Pensel. Kita tengok sini. Saya akan masukkan pensel ke dalam air. Apa yang berlaku? Cikgu, pensel ni nampaknya timbul. Timbul ke atas kan? Betul. Jadi letakkan di tempatnya, Mira. Okey, untuk pensel saya akan letakkan di sini, cikgu. Okey. Pensel. Dan juga kita akan tengok perkataannya di bawah. Baik, cikgu. Akhir sekali, kalau kita lihat Baik. daun. Okey, Mira ambil daun. Daun ni besar, Mira, tapi kita cuba masukkan ya. Okey. Okey, apa berlaku pada daun ni? Masukkan daun. Samalah, cikgu. Daun ni timbul Ke atas air. Boleh. Jadi Mira letakkan di tempat yang sepatutnya. Dia di sini untuk daun ditimbul dan juga untuk perkataannya. Wah, dah selesai lah, cikgu. Ya, dah selesai ya. Ah. Mira nampak ada 3 objek yang tenggelam ke dalam air. Betul. Dan 3 objek yang timbul ke atas air. Wah, selesai sudah. Kita dah mengetahui dah objek yang timbul dan juga objek yang tenggelam. Ya, Mira, betul. Baik, cikgu. Kalau macam tu, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Kawan-kawan, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kalau tengok dekat tangan Mira ni, satu cawan mengandungi tepung, yang lagi satu pula mengandungi getah. Antara dua-dua ni, mana satu yang bahan larut, bahan tak larut? Jom tanya Cikgu Azlinda. Silakan, Cikgu. Okey, Mira, terima kasih. Mira dan murid-murid semua, kita akan belajar seterusnya pasal bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut ke dalam air. Okey, jom kita lihat dulu apa maksud larut dan apa maksud tidak larut ni. Okey. Kita lihat di sini maksud bahan larut ialah bahan yang menjadi hancur dan hilang apabila diaduk di dalam air. Manakala bahan tidak larut ialah bahan yang menjadi tidak hancur dan tidak hilang apabila diaduk di dalam air. Seterusnya kita lihat pula bahan larut ni kan, Mira dan murid-murid, bentuknya tidak kekal di dalam air. Manakala bahan tidak larut ini bentuknya kekal di dalam air. Okey, jadi mari kita sama-sama jalankan aktiviti terhadap 6 bahan yang telah cikgu sediakan. Okey. Kita mulakan dulu dengan ini adalah gula. Okey. Cikgu masukkan gula ini ke dalam air. Okey, kita lihat, kita masukkan ke dalam air. Kemudian Mira dan murid-murid cikgu akan aduk. Aduk ni kita seperti cakap apa ni, Mira? Kita kacau. Kita aduk. Cuba Mira lihat akhirnya apa terjadi pada gula ni? Gula tu larut lah, cikgu. Gula tu hilang. Dia hilang di dalam
Air. Jadi, boleh tak Mira letakkan di mana tempat gula tadi? Boleh, cikgu. Adakah gula ni bahan larut atau gula ini bukan bahan tidak larut? Gula ini merupakan bahan larut. Jadi gula akan berada di sini. Okey. Dan Mira akan tampal ayatnya. Kemudian cikgu. Silakan cikgu. Okey, betul. Seterusnya kita lihat bahan Gula. yang kedua. Baik. Itu adalah bahan pewarna. Kalau kita lihat bahan itu berwarna merah. Tetapi di depan Mira, bahan pewarna itu berwarna Hijau. Okey, kita cuba lihat bahan pewarna hijau ini apa yang berlaku pada bahan tersebut. Boleh Mira masukkan ke dalam air? Boleh. Okey, jom kita tengok sama-sama. Mira bawa ke sini. Masukkan ke dalam air. 1, 2, 3. Masuk sikit pun tak apa Mira. Kita tengok ya. Okey. Kemudian cuba Mira adukkan. Okey, kita aduk. Wah. Apa berlaku? Bahan tersebut larut di dalam air kan Mira? Larut cikgu. Ya, jadi bahan pewarna adalah merupakan bahan larut di dalam air. Jadi Mira labelkan di tempat yang sepatutnya. Baiklah, untuk pewarna kerana dia larut dalam air, dia akan berada di sini cikgu. Okey. Ya, kita lihat. Seterusnya Mira ya. Seterusnya cikgu. Silakan cikgu. Okey, bahan yang ketiga kita lihat, itu kacang. Jadi kacang ada di tangan cikgu. Jadi cikgu yang akan jalankan aktiviti. Mira lihat ya, kacang ni cikgu masuk ke dalam air. Okey, cikgu akan aduk lagi Mira. Cuba tengok, murid pun boleh lihat ya. Cikgu kacau. Mira, kenapa bahan ni tak hancur pun? Yelah, kacang tu tetap sama Ya, bentuk dan kekal rupanya. kan? Jadi kacang ni merupakan bahan larut ke tidak larut? Tak larut cikgu. Jadi tak larut, saya akan tampalkan di bahagian bahan tidak larut. Okey. Kacang. Baiklah cikgu. Kemudian cikgu. Bahan seterusnya. Bahan Ah. seterusnya. Minyak pada cikgu. Okey, cikgu masukkan ke dalam air. Okey. Cikgu akan aduk juga minyak ni. Cuba Mira lihat. Murid-murid lihat. Cikgu dah kacau ni, dah aduk ni. Tapi kita nampak minyak ni kekal kan? Minyak tu samalah cikgu. Ya, Boleh nampak dia kat situ. Tidak larut Tak di dalam larut. air. Jadi minyak bukanlah bahan yang larut. Baiklah, saya akan tampalkan di sini untuk minyak. Baik cikgu. Seterusnya kita lihat. Itu adalah garam Mira. Garam. Boleh Mira buatlah menjalankan aktiviti terhadap garam. Boleh. Okey, garam ada di sini. Mira akan masukkan ke dalam air. Kawan-kawan tengok ya. Okey. Okey, masuk. Kemudian Okey, Mira lepas tu aduk. saya akan aduk. Cikgu, nampaknya cikgu garam ni hilanglah cikgu. Ya, dia larut di dalam air. Larut. Kita dapat tahulah garam merupakan bahan larut. Bahan larut. Baiklah, saya akan tampalkan di sini untuk garam. Baik cikgu. Selesailah untuk bahan larut pada garam. Kat sini. Kemudian cikgu, bahan seterusnya. Okey, kita tengok. Itu adalah gambar beras kan? Yang Betul. dekat skrin tu. Jadi, boleh tak Mira jalankan aktiviti kepada beras untuk kita lihat beras ni larut ke tak larut? Okey, boleh cikgu. Saya akan letakkan di sini. Untuk beras kawan-kawan, kita tengok sama-sama. Kita tuang. Okey. Tuang dalam air. Lepas dah tuang ni kawan-kawan, kita ambil sudu. Kita aduk. Aduk. Cikgu, nampaknya cikgu beras ni masih ada lah cikgu. Masih kekal kan? Masih kekal. Jadi, kita boleh tahulah beras ni adalah bahan larut ke tidak larut? Bahan tak larut. Ya, betul Mira. Kita letakkan di tempat yang betul. Di sini untuk beras. Baiklah cikgu, selesai kita punya papan untuk bahan larut dan tidak larut. Okey, jadi cikgu nak minta tolong Mira ni. Boleh tak Mira sebutkan semula bahan yang larut dan bahan yang tidak larut berdasarkan aktiviti yang kita telah jalankan bersama-sama tadi? Boleh. Okey, jom kawan-kawan kita sebut sama-sama untuk bahan larut dan juga bahan tidak larut. Bagi bahan larut terlebih dahulu cikgu, bahannya garam, gula,
Perwarna. Ini merupakan bahan yang boleh larut di dalam air apabila kita adukkannya. Kemudian untuk bahan tidak larut pula cikgu, ada 3, kacang, beras dan minyak. Betul. Ini bahan yang tidak larut di dalam air. Betul, Mira. Baik cikgu. Kawan-kawan macam mana? Dah faham tak tentang bahan yang larut dan juga tidak larut? Kalau faham, kita nak berhenti berehat terlebih dahulu. Tapi jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak buat lebih banyak aktiviti yang menarik hanya di slot Prasekolah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alamak, ada air tumpah pula dekat atas pinggan ni cikgu. Tapi saya boleh lap dengan kain. Saya lap. Hilang. Hilanglah air ni. Cikgu. Ya. Air ni nampak macam hilang lah cikgu lepas saya dah lap dia. Kenapa agak ada hilang, Mira Dia rasa? pergi mana ya cikgu? Dia pergi mana ya? Mira nak tahu dia nak pergi mana ke tak? Nak cikgu? Okey, sekarang kita akan belajar dia ke mana dia pergi. Sebenarnya dia pergi ke kain tu. Ya ke? Kain tu telah berjaya menyerap air tersebut. Jadi Mira, kita nak belajar ni tentang bahan yang boleh serap dengan bahan yang tidak boleh serap air. Baiklah cikgu. Jom Okey, kita teruskan. jom. Okey, kita teruskan. Okey. Sebelum tu, mestilah kita nak tahu kan Mira, apa itu bahan yang boleh serap air. Okey, bahan yang serap air ini ialah bahan yang berupaya untuk menyimpan air apabila direndam dalam air atau dilap pada permukaan air. Macam tadilah Mira. Okey, seterusnya apa itu bahan tidak serap air? Bahan tidak serap air ialah bahan yang kalis air atau tidak boleh menyimpan air apabila direndam atau dilap pada permukaan air. Jadi kita dah tahu kan maksud bahan serap air dengan bahan yang tidak serap air. Betul tak Mira? Betul cikgu. Jadi tanpa melengahkan masa, Baik. mari kita sama-sama nak siasat dan jalankan aktiviti terhadap 6 bahan yang telah cikgu sediakan. Sebenarnya banyak. Cuma pada hari ini kita bagi contoh beberapa bahan Mira. Boleh, Kita cikgu. mulakan dengan bahan yang pertama, iaitu plastik. Okay, di tangan plastik, cikgu ni ada plastik ni. Baik. Okey, jadi cikgu cuba letakkan air di sini. Cuba kau letakkan air di atas pinggan. Okey, kita lihat adakah plastik ini berjaya serap air atau tidak. Kita cuba lap Mira rasa dapat tak dia lap? Bila tengok macam tu, nampak macam tak boleh lah cikgu. Kan, jadi plastik ni boleh tak serap air? Dia tak serap air. Jadi Mira boleh bantu cikgu dan murid-murid tak untuk melihat, untuk letakkan kat mana tempat plastik tersebut. Jadi plastik berada di bahagian bahan tidak menyerap air cikgu. Okey, betul Mira. Seterusnya Mira, Seterusnya. kita lihat bahan yang kedua. Itu adalah span. Span. Jadi di tangan cikgu pun ada span ni Mira. Ya. Jadi kita lihat adakah span ini boleh serap air. Okey, cikgu pun menggunakan pinggan yang ada air, cikgu pun lap. Dia boleh serap air ni. Cikgu, air tu dah hilang lah cikgu. Ya, dia makin hilang ni. Kita buat sampai dia hilang. Jadi kalau kita tengok berdasarkan aktiviti yang kita jalankan ni, span ini merupakan bahan menyerap air. ya, betul Mira. Saya akan tampalkan di sini. Baiklah cikgu, untuk bahan menyerap air. Baik cikgu, Bahan seterusnya. yang ketiga kita akan jalankan ialah kain. Okey. Tadi kan span dah serap semua air cikgu. Cikgu tuangkan sedikit air semula. Kemudian cikgu ambil kain. Cikgu pun lap. Lap lagi. Murid-murid pun kat rumah boleh buat. Boleh sediakan bahan-bahan sama macam kita ni Mira. Supaya kita dapat tengok. Kain ni telah menyerap semua air. Kosong dah cikgu, tak ada air dah. Jadi kain ni bahan yang boleh serap atau tidak?
sudah semestinya boleh menyerap air, cikgu. Ya, betul Mira. Saya akan tampakkan di sini. Kerana kain merupakan bahan menyerap air. Baiklah cikgu, seterusnya. Okay, bahan yang keempat kita nak jalankan aktiviti ialah ini adalah tisu. Jadi kerana pinggan cikgu dah kosong dengan air, cikgu tuang semula. Okey, jadi cikgu ambil tisu untuk melihat adakah tisu ini serap air atau tidak. Cikgu pun lapkan keseluruhan pinggan cikgu. Mana hilangnya air? Cikgu, air dah diserap dengan tisu. Ya, jadi tisu merupakan bahan yang menyerap air. Betul Mira. Kata tu cikgu punya tisu dah warna hijau dah. Sebab semua dah serap air. Cikgu tunjuk. Sebab dah diserap dengan air Ya, tadi. betul Mira. Baiklah, saya akan tampakkan di sini. Okey cikgu, ini bahan menyerap air. Seterusnya cikgu. Terus kita lihat bahan yang kelima ialah sudu. Cikgu tuang semula sedikit air ke pinggan yang tadi, pinggan yang sama. Kemudian cikgu nak lap dengan sudu ni. Kita tengok, kita lap. Tak berkurang pun air Mira. Jadi kita lihat sudu ni bahan yang boleh serap air atau tidak. Nampak macam ni, macam tak boleh serap air cikgu. Sebab selain kita tengok dia tak boleh serap, cikgu nak cuba perah. Tak ada keluar air. Yalah. Jadi sudu bukan bahan yang dapat menyerap air. Baiklah, jadi sudu akan berada di sini. Bahan tidak menyerap air. Baiklah cikgu, yang berikutnya. Okey, yang terakhir. Bahannya ialah itu apa? Ini saya tahu. Ini daun. Okey, daun. Di tangan cikgu pun ada daun ni. Murid-murid lihat. Daun kan? Okey, jadi cikgu nak cuba lihat. Adakah daun ni boleh serap atau tidak? Kita sama-sama jalankan. Okey, cikgu pun nak cuba lap ni. Mira, cuba lihat. Apa yang berlaku pada air ni, Mira? Adakah dia berkurang? Kalau tengok macam ni, macam tak berkurang je cikgu. Sama je. Jadi, daun merupakan bahan yang boleh serap ke tidak? Sudah semestinya kerana air masih sama, jadi bahan tidak menyerap air cikgu. Ya, betul Mira. Saya akan lampirkan di sini untuk daun. Wah, dah selesailah cikgu kita punya penyiasatan. Ya, jadi Mira boleh nampakkan beberapa contoh bahan yang boleh menyerap air dan beberapa contoh bahan yang tidak dapat menyerap air. Boleh bantu cikgu dan kawan-kawan untuk sebut semula bahan-bahan tersebut. Boleh cikgu, kawan-kawan di rumah kita sebut dan bacakan bersama-sama. Untuk bahan menyerap air, kita ada tisu, kemudian kita ada kain. Selepas kain, kita pun ada span. Ini ialah bahan menyerap air. Okey cikgu, selain daripada itu, kita pun ada bahan tidak menyerap air kan cikgu? Ya, betul. Okey, bahan yang pertama, sudu. Sudu tak boleh serap air. Selepas sudu, kita ada daun. Daun pun sama. Selepas daun, bahan yang tidak menyerap air, plastik. Jadi betul semua kita dah sama-sama jalankan aktiviti yang cikgu percaya Mira dan murid-murid pun boleh buat kat rumah. Betul tak Mira? Betul cikgu. Baiklah cikgu, kita dah tahu pelbagai informasi dan kita sudah jalankan aktiviti yang menarik bersama-sama dengan cikgu Azlinda. Kita dah sampai penghujung kelas dah cikgu. Ya. Saya nak mandi pantai ni. Tapi sebelum tu cikgu, sedikit rumusan ringkas daripada cikgu Azlinda. Baiklah Mira dan murid-murid, kita telah belajar tentang penerokaan ke atas sifat bahan. Di mana pertama kita dah belajar tentang objek yang timbul dan objek yang tenggelam. Yang kedua, kita telah belajar terhadap bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut di dalam air. Dan yang ketiga yang kita telah jalankan aktiviti bersama-sama ialah bahan yang boleh serap dan tidak boleh serap air. Baik cikgu. Itu dia kawan-kawan, diharapkan memberi manfaat kepada anda semua. Saya ingin ucapkan terima kasih lagi sekali kepada cikgu Azlinda atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami iaitu cikgu Nur Farazila. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Teruskan setia menonton Prasekolah untuk lebih banyak informasi yang menarik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bye. Jom pergi pantai. Jom cikgu, kita pergi pantai. Saya Yaya. Saya Faya. Saya Anas. Kawan-kawan, jom kita buat eksperimen penerapan.
Payung. Tisu. Kertas. Kain. Bahannya kena potong dengan kain sama. Jom kita buat sama-sama. Ini perlu digunakan dekat gigi seperti ini. Kemudian kita celup air dalam bekas ini. Jom kita tengok. 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 Wow, tengok, tisu lebih serap lah. Yeay!